قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Bersabda Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Al-hadis. Arti hadis. Diperintah akan daku bahawa aku membunuh akan segala manusia sehingga menyaksi dan mengaku lidah mereka itu bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, hingga akhir hadis. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Kita sedang berbicara berkenaan dengan Islam. Dah sebut hari itu rukun Islam yang pertama, iaitu bersyahadah, melafazkan dua kalimah syahadah dengan lisan kita. Disebut di hujung hari itu khilaf di kalangan ulama. Bagi orang yang macam kita, yang sememangnya lahir daripada keluarga Islam, mak ayah kita memang dah Islam dah, maka dia sebutlah beberapa pendapat di sini. Bagi Imam Malik, dia kata kena ucap juga sekali seumur hidup kita. Wajib kita kena ucap sekali. Ucapan yang bukan dalam solat, di luar solat. Sekali, sebagaimana orang yang nak masuk Islam. Dengan qasak nak tunai yang wajib. Mengucap sekali itu dengan qasak ataupun dengan niat nak tunai yang wajib. Sebab ada ulama mengatakan walaupun kita daripada keluarga yang dah Islam, kena juga mengucap sekali. Adapun mazhab kita Syafi'i, kira taba'an li abawai, ikut dua mak ayah lah. Sebab mak ayah kita dah Islam, maka kita automatik lah Islam. Cuma disebabkan oleh ada pendapat Imam Malik, nak keluar daripada khilaf tu, cantiknya kita mengucaplah sekali seumur hidup kita, sebagaimana yang diucap oleh orang yang nak memeluk Islam. Dengan qasak saya sebut tadi, tunai yang wajib. Baik. Kemudian dia bawa mari malaninya hadis Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Hadis ni hadis Muslim. Bersabda ia Nabi, umirtu. Bila dia guna lafaz umirtu, orang mengaji bahasa Arab, dia tahu lafaz ni dia panggil bina majhul. Bina majhul ni maknanya kita tak tahu siapa yang suruh. Tapi sini bukan tak tahu, sebab terlebih maklum. Maknanya Nabi tak perlu highlight lah siapa yang menyuruh dia tu. Kalau Nabi bercakap, aku diperintah, siapa lagi yang perintah Nabi? Allah lah. Maklum tu. Tak perlulah Nabi nyatakan aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala.
Dan Nabi pun tak gunalah lafaz amarani rabbi an uqatilan nas. Allah Ta'ala perintahkan aku supaya memerangi manusia. Tak perlulah, sebab apa? Maklum Nabi buat semua perkara tu atas perintah mari daripada Allah. Tapi kalau perkataan yang sama juga diguna oleh sahabat. Sahabat cakap, guna umirtu, aku diperintah. So, siapa yang perintah sahabat? Nabi lah. Kalau sahabat guna bahasa yang sama, lenggok bahasa yang sama, aku diperintah. Dia tak nyatakan siapa yang perintah dia. Yang perintah dia tu Nabi lah. Gitu. Baik. Sebab kadang-kadang bila kita duk baca, ada asar daripada sahabat, diguna juga. Aku disuruh. Siapa yang suruh sahabat? Nabi lah menyuruh sahabat. Adapun Nabi, maklum Allah Ta'ala. Baik. Nabi kata, umirtu, aku diperintah. Diterjemah, diperintah akan daku. Boleh juga. Bahasa sedap sikit, aku diperintah. Sebab bahasa Melayu ni, dia tak ada jumlah fi'liyah. Dia ada jumlah ismiyah satu. Bahasa Arab, dia ada dua jumlah. Dia ada dua ayat. Dua jenis ayat dalam bahasa Arab. Dia ada jumlah mula dengan kata kerja. Dia ada jumlah mula dengan kata nama. Adapun kita orang Melayu, kalau ayat Arab tu mula dengan kata kerja sekalipun, kita akan terjemuh dengan kata nama juga. Qara'a Zaidun al-Quran. Kita tak terjemuhlah bahasa standard kita, telah membaca Zaid akan Quran. Bahasa lama terjemuh gitu. Tapi bahasa standard kita akan terjemuh Zaid baca Quran. Sedangkan ayat jumlah fi'liyah mula dengan fi'il. Tapi kita terjemuh mula dengan isim juga, kata nama. Tu kekurangan bahasa Melayu. Terugi jadi orang Melayu. Asyik baik saya Muslim. Gitu. Tinggi sikit daripada Melayu. Kata Mak Sabu, Melayu ni layu dia tu. Dulu. Mana tadi tuan-tuan? Aku diperintah akan daku bahawa aku membunuh. Membunuh sini maknanya memerangi. Uqatila, memerangi. Akan segala manusia. Hatta sehingga. Tu ghayah dia. Ghayah maknanya berhenti daripada memerangi itu. Sehingga. Itu. Bila kena berhenti, bila mana manusia tu ataupun orang ramai tu yashhadu alla ilaha illallah. Gitu. Sehinggalah manusia menyaksi dan mengaku. Itu diterjemah yashhadu tu. Satu dengan makna menyaksi, bersaksi. Satu lagi dengan makna mengaku. Sini sebab rukun Islam. Mengaku dengan apa? Mengaku dengan lidah. Sebab dia rukun Islam. So kita nak tahu orang tu Islam tak Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah lah. Kalau dia enggan mengucap dua kalimah syahadah, kita tak boleh katalah dia Islam. Kalau betul mu Islam mengucap dua kalimah syahadah, tak nak lah. Maknanya kita tak boleh mengiyakan dia Islam lah, sebab dia tak nak mengucap. Sebab syarat nak mengesahkan seseorang tu Islam, maka dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Kita suruh dia mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dia dua kalimah syahadah. Tapi semayan dok, puasa dok, apa pun tak buat suruhan agama. Dia tetap dikira Islam. Mati dia kena tanam di perkuburan Islam juga. Walaupun depan kita dia mengucap, belakang kita dia pergi di kuih, pergi di church dan sebagainya. Tapi sebab depan orang Islam kita tahu dia ni mengucap ni dua kalimah syahadah, ataupun kita tahu dia daripada keturunan mak ayah Islam, maka kita kena hukum dia Islam selagi mana kita tak nampak zahir dia buat perkara syirik. Tu yang kerja kita. Nahnu nahkum bidzawahir. Kita hanya menghukum seseorang tu pada zahir dia saja. Zahir dia daripada keluarga Islam, Islam dia. Ataupun dia bukan daripada keluarga Islam, tapi mak ayah dia asalnya nikah yang sah.
melalui cara agama dia. Maka bila salah seorang masuk Islam, mak dia ataupun ayah dia masuk Islam, Islam lah dia. Sebab dia belum balik lagi lah. Kalau dia dah balik dah, atas dia dah lah. Dia nak masuk Islam, kata nak Islam. Tapi kalau dia tak balik lagi, daripada perkahwinan yang sah bukan zina, maknanya ayah dia masuk Islam. Islam lah anak tu. Mak dia masuk Islam, ayah tak masuk Islam. Masuk Islam lah anak tersebut. Tu satu kes ataupun satu situasi yang orang buat teka-teki. Biarlah teka-teki tu lain kali. Mana tadi? Teka-teki dalam agama banyak juga, ulama tinggal dalam kitab dia. Baik. Sehingga menyaksi dan mengaku lidah mereka itu bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Setakat tu ya dia tengok mari. Lepas tu dia kata al-haditha. Al-hadith tu maksud dia dalam kurungan tu, maksud al-hadith tu ialah tammimil hadith. Tu kalau tuan-tuan jumpa. Bila dia tulis al-hadith tu maksudnya tammimil hadith. Tolong sempurnakan sendirilah hadis tu. Sebab hadis panjang lagi. Cuma dia nak ceritanya pada kalimah mengucap 2 kalimah syahadah tu je. Jadi dia ambil setakat tu yalah. Hadis tu panjang lagi. So dia letaklah belakang tu al-hadis. So kita kena fahamlah apa yang ulama letak al-hadis tu. Dia suruh kita cari sendirilah. Nak tahu hadis ni sambungan dia, pergi cari sendiri. Mana tempat dia? Dalam Sahih Muslim. Ni dia tak takhrij hadis. Kalau dalam kitab-kitab baru, siap ulama tolong takhrij dah hadis. Dia tulis nota kaki bawah hadis ni duduk mana dalam Sahih Bukhari. Pergi buka Sahih Bukhari ada hadis ni. Yang ni ulama kita sebut hadis Muslim. Maknanya nak tahu hadis ni, bukalah kitab Sahih Muslim, akan temu. Cuma duduk bab mana dia tak detail. Baik. Jadi hadis ni panjang lagi. Di belakang hadis itu disebut lagi wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Kemudian wa fa idza yaqulu dzalik, apabila orang tu sebut dah perkataan tu, kalimah syahadah tu dia sebut dah, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka mereka tu selamatlah. Jiwa mereka selamat daripada diperangi, harta mereka pun selamat daripada dirampas. Bila mana mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Baik. Mana tadi? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Baik. Hadis Muslim ni, Nabi sebut kalimah yashhadu. Ada riwayat lain Nabi tak sebut kalimah yashhadu. Nabi kata hatta yaqulu la ilaha illallah. Sehinggalah mereka, yakni manusia, kata la ilaha illallah. Maka khilaf di kalangan ulama, orang yang nak masuk Islam. Mazhab kita Syafi'i ambil hadis ni. Bila ambil hadis ni, orang yang nak memeluk Islam, maka kita kena ajar pada dia lafaz syahadah asyhadu. Kena ada. Sebab Syafi'i ambil hadis ni. Hatta yashhadu. Sehingga dia bersaksi dan mengaku. Tu kalimah yashhadu tu ada. Jadi kita kena ajar dia asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ada hadis yang kedua saya sebut tadi, Nabi kata hatta yaqulu, sehingga mereka berkata la ilaha illallah, tak ada yashhadu. Maka mazhab lain kata tak perlu asyhadu, cukup dengan dia kata la ilaha illallah. Lepas tu bila dah khilaf ulama, luahlah sikit. Kalau ada orang India mari bertemu dengan kita, ataupun orang asing mari bertemu dengan kita, tiba-tiba nak masuk Islam, ni perkara pertama kita kena ajar. Jangan duk tangguh-tangguh, ajar lalu dia. Lepas tu baru bawa pergi jumpa dengan pegawai mana-mana, pegawai agama tu ke pegawai agama ni. Dia nak memeluk Islam dia, kita ajar. Jangan tangguh-tangguh, lama dia tangguh juga Islam dia.
Asal nak masuk Islam molek-molek dah. Kita kata, ya aku tak reti nak ajar. Mari kita pergi cari ustaz. On the way nak pergi, dia kata, aku tak hadir masuk Islam. Berat tu. Sebab dia nak masuk Islam dah tu. Jadi, bila khilaf di kalangan ulama, saya sebut tadi, katakanlah, orang yang non-Muslim nak masuk Islam tu jenis lidah pelak. Tak boleh nak sebut. Kita ajar asyhadu, dia duduk asyhadu situ. Asyhadu. Bila dah nampak dia tak boleh nak sebut dah ni, asyhadu ni, kita yang Jawa ni pun tak boleh sebut dah. Kau tuan-tuan boleh sebut dia, tuan-tuan bukan Jawa. Boleh jadi orang Jawa pun tak boleh nak sebut. Kalau dia tak boleh sebut, kita ambil lah pendapat yang satu lagi. Lepas tu lain kali pula lah. Semula pula kita ajarlah pada dia, kena sebut asyhadu ni. Cuma, la ilaha illallah tu kita guna dulu. Pendapat tu sebab apa? Nak memudahkan. Tu tujuan khilaf. Tujuan khilaf ni bila kita sempit, idza daqat tasa'. Bila kita berada dalam sempit, maka agama bagi keluasan. Tapi wa idza tasa'a daqa, tu kaedah dia. Bila kita luar, ambil sempit lah. Ambil kesempitan tu. Yang ni yang paling sempurna sekali yang dipegang oleh mazhab kita Syafi'i. Tapi bila ada orang tak boleh nak sebut, jangan duduk paksa dia. Macam orang nak meninggal. Orang nak meninggal, kita pergi bisik di telinga dia, kita tahu dia nazak dah. Duk sebut la ilaha illallah, kemudian dia tak sebut di mulut. Tak payah ulang banyak kali. Sekali cukup lah. Sebab apa? Kalimah syahadah tu duk ada dah dalam hati dia. Allah Ta'ala tu duk ada dah. Sebab dia kan orang beriman dah. Cuma macam-macam lah. Dia nak sebut, tak boleh sebut tu macam-macam lah. Bermain di lidah dia saat nak mati. Orang sakarat ni. Cukup kita perdengar di lidah dia. Dia hadir dalam hati dia. Allah Ta'ala tak apa dah lah. Ni duk paksa juga. La ilaha illallah. Mengucap ayah. Selagi ayah tak sebut, duk lafaz itu. Agama tak suruh gitu. Sebab tu nak kena ngaji juga. Hadap orang nak mati. Tu semua tu fiqh ajar pada kita lah. Hadap duduk dengan orang nak mati macam mana. Ni hadap dengan orang nak masuk Islam. So boleh dua. Tengok keadaan orang yang mari nak masuk Islam tu. Macam yang memeluk Islam dengan PMX tu kan. Tuan-tuan tengok kan video dia. Saya tak tahu, tak tengok pun. Cuma duk viral hari ni. Ajar mengucap dua kalimah syahadah. Ikut mazhab kita Syafi'i dulu, pakai asyhadu. Dia tak boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Mana tadi? Tu khilaf. Keluasan lah. Kedua daripada 5 rukun Islam tu. Kedua daripada 5. Iaitu sembahyang 5 waktu. Dia bilang lah. Yang kedua, sembahyang 5 waktu. Yang ni maklum. Bila sebut sembahyang, maknanya apa? Sembahyang yang kita faham itulah. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu definisi dia. Sembahyang ni apa? Sembahyang ni aqwalun. Ada yang jenis perkataan yang merupakan rukun solat. Berapa yang jenis perkataan untuk semayang kita ni sah? Berapa ada? Sudah dah lah. Temu duga dia tanya gitu. Temu duga nak ambil tauliah gitu dia tanya. Berapa aqwalun? Ada 5 lah. 5 tu wajib kena dengar di telinga. Dipanggil baca kan. Yang pertama sekali, takbiratul ihram. Takbir tu maknanya daripada Allah sampai Ra Akbar. Semua huruf tu mesti dengar di telinga. Mesti dengar di telinga orang semayang lah. Kita yang semayang maknanya dengar di telinga kita. Bukan dengar di telinga orang sebelah. Ataupun dengar di seluruh surau. Tu tidak gitu. Kalau dengar di sebelah kita, makruh. Dengar siapa satu surau, haram perbuatan kita. Dengar di diri kita, sekadar mana. Cuma kalimah Allah Akbar tu mesti. Satu-satu tu mesti clear belaka. Sabdu kena jaga. Lepas tu bar, jangan panjang. Itu semua diperincikan oleh ulama fiqh. Yang pertama. Yang kedua apa?
Fatihah. 7 ayat tu lah. Mazhab kita Syafi'i mula dengan basmalah. Mazhab lain tak mula dengan basmalah. Cuma dia duduk 7 juga cara bilang dia. Cuma cara bilang berbeza. 7 ayat juga. Cuma cara bilang berbeza. Mereka bilang siratal ladzina an'amta alaihim yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim sampai habis tu yang ke-7. Tu mereka bilang. Adapun mazhab kita Syafi'i bilang mula di bismillah tu satu dah. Lepas tu ayat sirata sampai waladdallin tu, tu ayat yang ke-7. Khilaf cara bilang situ. Baik. Fatihah yang kedua, yang ketiga. Parut kita ni asal. Sembahyang kita tak tahu rukun berat. Yang ketiga apa? Membaca tahiyat akhir. Jangan tahiyat awal pula. Tahiyat akhir. Yang keempat apa? Selawat dalam tahiyat akhir. Selawat dalam tahiyat awal dah. Selawat dalam tahiyat akhir. Yang kelima last. Salam. Assalamualaikum. Setakat tu. Assalamualaikum. Paling dah. Paling bukan rukun. Tak paling pun tak apa. Semayang tengah bawa kereta. Tak payah paling lah. Lama tengah bawa kereta paling juga. Tak payah paling. Assalamualaikum je lafaz yang jadi rukunnya. Adapun berpaling tu sunat je. Paling belah kanan, paling belah kiri, lebih-lebih lagi. Lafaz pun setakat Assalamualaikum saja. Maknanya kalau imam dah Assalamualaikum, kita bangun pun tak apa dah. Cuma sunat dalam kitab fiqh sebut, jangan gopoh. Jangan gopoh tu, dia suruh tunggu sampai imam selesai bagi salam yang kedua. Supaya tak nampak gopoh kita. Gitu. Tu kena tahu. Sebab apa? Sebab takut kita keluar sebelum imam keluar. Ataupun kita masuk solat sebelum imam solat. Sebelum imam solat. Imam tak habis lagi Allahu Akbar, kita dah takbir dah. Mazhab kita Syafi'i ni kira cerita ni. Bukan mazhab lain. Mula di bar tu baru imam masuk solat. Kita imam tak masuk bar lagi takbir dah juga kita. Imam tak masuk solat lagi kita solat dah. Tak jadi. Sebab tu ngaji biar detail. Ngaji ni tak perlu banyak. Kena dengan orang dia, ertilah kita. Tak kena dengan orang mengajar, tak erti kita walaupun ngaji banyak. Pandai orang syarah, sekejap je kita boleh erti agama ni. Tapi tak pandai orang syarah, gak ngaji lah 5 tahun pun tak erti. Apa anak kita duduk ngaji di sekolah. Gitu. Baik. Mana tadi? Keduanya sembahyang aqwalun wa af'al. Dan ada berbentuk perbuatan. Sembahyang ni ada berbentuk aqwal, ada berbentuk perbuatan. Sebagaimana yang tuan-tuan maklum itulah rukun fi'li dia. Bermula daripada takbir, berakhir dengan memberi salam. Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Lepas tu 5 waktu je lah yang wajibnya. Asalnya 50. Asalnya 50 dalam ilmu Allah Ta'ala. Lepas tu, bila dah Nabi turun temu dengan Nabi Musa AS, Nabi Musa kata, mak aku pun tak larat nak buat 50 ni. Naik semula temu dengan Allah, kurang 5 jadi 45. Turun temu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, umat aku pun tak larat lagi 45. Gi naik pula, turun 40 pula. Gitulah. Berkali-kali Nabi turun sehinggalah jadi 5. Jadi 5 tu pun kelebihan umat Nabi, walaupun buat 5 macam buat 50. Tu lebih umat Nabi. Walaupun kita buat 5 kali ya sehari, tapi macam kita buat 50 waktu lah. Tu tafaddulan minallah. Anugerah daripada Allah. Baik. Keduanya sembahyang 5 waktu. Ketiganya memberi zakat. Bawah tu ada hadis. Bawah tu ada hadis. Kalau nak pergi laju pun boleh juga. Ketiganya memberi zakat. Keempatnya puasa di bulan Ramadan. Dan kelimanya menunaikan haji ke Baitillah bagi mereka yang kuasa kepadanya kepada Baitillah akan jalan. Ada jalan, ada kuasa, ada kemampuan. Kalau kita mampu dari sudut keuangan, mampu dari sudut keselamatan, gilah buat haji. Baik.
Sabda Nabi SAW di dalam satu hadis lain lagi. Dia kata hadis ni pun hadis sahih juga. Sahih pada sanad, sahih pada matan makna dia. Sahih pada sanad, pada teks, pada susu galuh hadis tu. Daripada siapa kepada siapa kepada siapa. Dipanggil an-anah. An fulan, an fulan, an fulan, an Rasulillah. Tu dipanggil sanad dia. Sanad ni pun sahih. Matan pun sahih juga. Matan tu maknanya teks hadis tu. Pun sahih juga hadis bawah ni. Duk mana hadis ni? Pun dalam Muslim. Buka Muslim temu. Nabi kata buniyal Islamu ala khamsin. Dibinakan pekerjaan Islam itu di atas 5 perkara. Tu Nabi buat perumpamaan tu. Islam ni terbina ataupun dibina. Seolah-olah macam binaan. Atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullahi. Yang pertama, menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Nanti dia akan terangkan dalam dalam bab iman nanti apa makna beriman. Baik. Dan mendirikan sembahyang, terjemah kepada wa iqamis salah. Nabi tak sebut wassalah. Nabi tak kata. Nabi kata wa iqamis salah. Bila Nabi sebut wa iqamis salah, isyarat daripada perkataan Nabi itu ialah semayang ni mesti dilakukan dengan sempurna rukun dan sempurna syarat. Dan tidak ada perkara yang membatalkan solat. Barulah dikira seseorang tu mendirikan solat. Sebab Nabi guna wa iqamis salah, Nabi tak kata wassalah. Sebab tu ada seorang lelaki masuk ke masjid, ketika tu Nabi duduk dalam masjid, Nabi duduk di satu zawiyah masjid, maknanya Nabi duduk di satu penjuru masjid. Hadis ni masyhur sebagai hadis musii'us salah, lelaki yang solatnya tidak sah. Ulama tanggung dengan makna tidak sah. Bila dia masuk, dia semayang. Ulama tanggung lelaki ni semayang apa? Semayang tahiyatul masjid. Dia semayang 2 rakaat. Selepas daripada dia semayang, barulah dia pergi temu dengan Nabi. Dalam kitab Mishkah kata, kenapa dia buat gitu? Dia mendahulukan hak Allah Ta'ala. Masuk ke rumah Allah, semayang dulu 2 rakaat. Walaupun ada Nabi. Tapi semayang dulu 2 rakaat. Lepas tu barulah dia pergi temu dengan Nabi, dia bagi salam pada Nabi. Tu ulama tanggung perbuatan tu ialah mendahulukan hak Allah Ta'ala banding dengan hak Rasulullah. Selepas dia semayang 2 rakaat, dia mari temu dengan Nabi. Dia bagi salam pada Nabi, Nabi pun jawab salam. Nabi pun kata, irji' fasalli. Mugi semayang semula. Fa innaka lam tusalli. Kerana mu tak semayang lagi sebenarnya. Tu semayang dah tu. Nampak zahir macam semayang dah tu. Tapi Nabi kata, irji' fasalli. Fa innaka lam tusalli. Dia pun pergi semayang pula. Dia pergi semayang pula 2 rakaat. Lepas tu dia pun mari pula temu dengan Rasulullah. Bagi salam pula. Ulama ambil pengajaran pula situ. Bila dah lama senggang dia, bagi salam pula. Bagus. Perbuatan yang baik. Perbuatan yang disunatkan. Dia bagi salam pula pada Nabi. Nabi jawab salam pula. Lepas tu Nabi kata, irji' fasalli. Nabi suruh dia pergi ulang sekali lagi. Dia pun pergi semayang pula. Mari sekali lagi. Semayang dia tak sah juga. Maknanya setakat tu je ilmu yang ada pada dia. Lalu dia kata kepada Rasulullah, alimni ya Rasulullah. Tolonglah ajar padaku. Macam mana sebenarnya semayang yang betul ni. Maka keluarlah hadis Nabi. Nabi kata apabila mu nak semayang, idza qumta ila salah, bila mu nak semayang, maka Nabi kata fa asbighil wudu, maka sempurnakan wudu. Walaupun saya sebut dalam pertemuan yang lepas, rukun Islam ni 5 je. Maknanya kalau sempurna yang 5 ni, layak dah kita masuk syurga. Habis tu dalam kitab fiqh ada bab air semua tu.
Tu dia panggil ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Tu kaedah dia. Tak sempurna yang wajib kecuali dengan perkara tersebut. Maka perkara tersebut jadi wajib juga. Asalnya kita nak semayang je. Tapi sebab nak semayang ni kena suci daripada hadas. Antaranya ialah hadas kecil. Hadas kecil ni terangkat dengan cara bagaimana? Ambil wuduk. So wuduk jadi wajib untuk kita menunaikan solat. Lepas tu nak mengesahkan wuduk tu kena pakai air yang bersih, air mutlak. Kena ngaji bah air. Tuan-tuan buka kitab fiqh kan. Mula-mula sekali ialah babut tahara, bab bersuci. Sebab apa tu diajar bab bersuci dulu sedangkan rukun Islam hanya 5 ni je semayang. Sebab nak mengesahkan semayang tu lah. Bila nak menunaikan kewajipan solat, tak sah yang kewajipan solat tu tak akan sempurna kecuali bila kita ambil wuduk maka kena ngaji bab wuduk. Tak sempurna wuduk kecuali bila kita kena air, kena ngaji bab air. Tu dia punya rentetan-rentetan dia. Bab tu kena air. Air ni air mutlak lagi dah. Okey, air mutlak tapi capur. Capur tu mujawir ke mukhalid? Benda yang capur. Tu lama bahas pula. Jenis mukhalid macam mana? Jenis mujawir macam mana? Ulama bahas pula situ. Yang mana yang boleh, yang mana yang tak boleh. Tu bab air saja duk cerita pada kita. Lepas tu bila kita beriman dengan Al-Quran, antara perintah Quran, tak wajib pun. Berbeza-beza hukum atas individu. Suruh apa? Kahwin. Lepas fitrah kita semula jadi pun tak boleh duduk seorang. Nak kepada pasangan, kahwin. Bila dah kahwin, ada hadas besar. Nak semayang asalnya, kalau tak ada semayang, tak mandi pun tak apa. Tapi sebab nak semayang, nak sah semayang, kena suci daripada hadas besar. Nak mandi hadas besar, nak suruh sah, kena guna air mutlak. Tu yang kena air. Kena tahu rukun mandi. Berapa rukun mandi wajib? Kena tahu rukun dia. Kalau tak tahu rukun, boleh jadi tak sah mandi wajib itu. Maka semua tu nak mengesahkan ibadat yang ada dalam rukun Islam ni. Baik. Mana tadi? Dan mendirikan solat. Tu Nabi guna mendirikan solat maknanya sahkan syarat dan rukun dia. Dalam hadis yang panjang itulah, hadis musi'us solah ni Nabi sebutlah bila mu kena menghadap kiblat, lepas ambil wuduk fastaqbilil qiblah, maka mu kena menghadap kiblat. Itu syarat sah. Syarat sah semayang sebelum masuk. Syarat ni benda yang kita lakukan sebelum kita masuk. Dia tak termasuk dalam perbuatan solat. Rukun termasuk dalam mahiyatus solat, termasuk dalam kerangka solat. Ada pun syarat tak? Syarat sebelum. Kena tahu masuk waktu dulu. Jangan duduk teragak-agak. Masuk dah lagi, masuk dah lagi semayang. Tak apa. Tak boleh semayang tak sah. Walaupun selesai kita semayang. Sebab apa? Tak yakin masuk waktu. Kena yakin masuk waktu. Kena yakin kiblat dulu. Sebab tu cari kiblat dulu. Tengok arah ni. Kita pandai tengok arah kiblat. Sekarang ni lagi senang. Ada apps. Kita boleh guna apps tersebut. Walaupun kita duduk di mana-mana. Untuk cari arah kiblat. Maka kena tahu arah kiblat untuk syarat kepada sah solat itu. Tu Nabi sebut dalam hadis ni. Lepas tu Nabi sebutlah bila mu merukuk maka hatta tatma'inna. Tu ulama ambil salah satu daripada rukun solat ialah rukuk. Salah satu daripada rukun solat tamakninah. Ada ulama bilang asing, rukuk asing, tamakninah asing. Mazhab kita Syafi'i bilang sekali. Bila sebut rukuk dan tamakninah. Bila sebut i'tidal dan tamakninah. Bila sebut sujud dan tamakninah. Perincian dia tuan-tuan ngaji dalam medan fiqh. Ni sebut sepintah lalu je. Baik. Mana tadi? Kemudian Nabi sebut wa ita'iz zakah. Kemudian Nabi guna kalimah wa ita. Nabi tak kata waz zakah. Nabi kata wa ita. Dia terjemah apa? Dan mengeluarkan zakat. Wa ita zakah dan mengeluarkan zakat. Bila sebut ita, maknanya bila kita nak bagi zakat, kita mesti kena pada tempat dia. Zakat yang kita nak bagi tu,
mesti kena pada tempat dia. Dalam surah At-Taubah sebut asnaf dia. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8 asnaf. Kalau nak bagi zakat, biar kena pada 8 asnaf ni. Dalam 8 asnaf ni tak ada wal yatama, tak ada. Ingat, biasa kan kita duduk buat di hujung-hujung Ramadan, kutip derma kan. Nak bagi apa? Kutip derma, kutip kadang-kadang kutip duit zakat kadang-kadang. Nak bagi pada siapa ni? Pada anak yatim. Anak yatim tidak asnaf. Kecuali anak yatim tu duduk dalam kategori asnaf fakir ataupun asnaf miskin. Boleh. Maknanya bukan sebab dia yatim, tapi sebab dia fakir. Sebab dia miskin. Gitu. Kalau katakanlah kita pernah bagi zakat kita pada yatim yang bukan termasuk dalam 8 asnaf tadi, maka zakat kita tak sah. Apa tu? Kita bagi dah pada dia. Dia mana reti, dia terima lah. Orang bagi duit, mesti ambil. Takkan nak tolak duit orang bagi. Jawab dia kena qada balik. Berapa zakat kita bagi dah pada yatim contohnya. Kita bagi 500. Tak sah 500 tu. Cari lain pula. 500. Susah juga kalau 500. Kena qada 500. Kalau kita dah bagi dah pada orang tersebut, kita kena minta balik dengan dia. Minta maaf, kita salah. Kalau tak ada dah habis dah, kena ganti lain. Cari duit lain pula untuk ganti. Sebab apa? Zakat kita tak sah. Gitu. Kena beringat sebab Nabi kata wa ita'iz zakah. Lepas tu ngaji dalam kitab fiqh. Keempat-empat ni tuan-tuan, iqamis salah, wa ita'iz zakah, puasa Ramadan, haji, semua sekali ni duduk dalam rubu' ibadah fiqh. Duduk dalam 1/4 kitab fiqh tu bicara tentang ibadat di awal kitab fiqh. Biasa duduk bicara 4 perkara ni. Mula dengan taharah, bersuci, lepas tu dia masuk solat. Solat sendiri, solat berjemaah, tu dia cerita. Lepas tu masuk bab puasa, masuk bab zakat, masuk bab haji. Habis. 1 rubu' dipanggil. 1/4 yang ada dalam kitab fiqh. Lepas tu dia pergi pula kepada munakahat. Mengaji bab nikah. Sebab dalam Quran perintah kita menikah. Dah kita nak menikah, kena ngajilah bab nikah. Bab nikah kahwin, bab cerai, bab talak dan sebagainya. Nak tahu tu semua tu. Kita bercerai dengan cara fasakh. Jatuh talak tak? Habis tak satu daripada talak yang ada pada kita tu? Kita cerai cara fasakh. Sebab apa? Bini kita gila katakanlah. Musim PKP kan stres dia jadi gila dia. Kita pun pasah nikah. Pasah nikah, jawab dia talak tak habis lagi. Gitu. Kita ada 3 talak kan yang agama bagi pada kita seorang lelaki yang merdeka. Ada 3 talak. Kalau seorang lelaki hamba ada 2 talak. Dia boleh cerai bini dia 2 kali je kalau dia hamba. Kita lelaki yang merdeka ni boleh cerai 3 kali. Tu kalau kita orang merdeka. Lepas tu kita cerai dengan bini kita cara fasakh. Bukan dengan cara talak. Maknanya talak kita ada 3 lagi. Cuma bila kita cerai cara fasakh, nak rujuk tak boleh. Kalau cerai cara talak, kita boleh rujuk. Raja'tuki cukup. Aku rujuk balik pada nikah akad ni, akad yang asal. Maknanya, dia automatik jadi isteri kita balik. Kalau cerai dengan cara talak. Tapi kalau cerai dengan cara fasakh, jawab dia, tak boleh rujuk balik. Kena akad baru. Tahu-tahu bini kita sembuh daripada gila. Kita pun sayang pada dia, nak ambil baliklah jadi bini. Kena akad nikah baru, mas kahwin baru. Tu kena ngaji dalam bab munakahat. Banyaklah benda ni tak ngaji. Kalau duduk dengan tak ngaji, berasa tahu belakang. Duduk dengan ngaji, banyaknya tak tahu. Tutung orang main ngaji. Apa ramai lah orang tak nak ngaji. Sebab apa? Duduk rasa tahu dah. Aku nikah anak 5 dah. Dia tahu. Padahal boleh jadi bak wandi wajib pun tak reti. Tu beringat. Duduk dengan keadaan jahil gitu. Bahaya. Mana tadi?
mengeluarkan zakat. Tu saya cerita bab rubuk tadilah. Bab rubuk munakahat. Lepas tu dalam fiqh ada rubuk muamalat. Bila kita duduk dengan orang ramai, so ada urusan dengan orang ramai. Boleh jadi ada time kita tak ada duit, kita nak berhutang. Tu bab muamalat cerita. Ataupun kita duit tak banyak ada tapi nak buat rumah, nak beli rumah. Bab meminjam. Dalam bab muamalat juga. Banyaklah begadanya dan sebagainya. Tu dalam rubuk muamalat. Berjual beli dalam rubuk muamalat. Kita berurusan. Kita ada duit, dia ada apa? Dia ada barang. Kita ada duit, dia ada perkhidmatan. Tu dipanggil muawadah tu. Jual belilah tu. Jual beli ni sama ada barang, tukar dengan duit. Perkhidmatan, tukar dengan duit. Tu jual beli. Dalam bab muamalat cerita tu. Tu nak kena tahu sah tak sah jual beli kita. Sekarang ni lagi canggih. Jual beli online, jual beli guna mesin. Tu semua ulama kontemporari bahas belakang dah dalam kitab dia. Kita cuma ngaji lah. Ulama tolong susun dah hukum hakam tersebut. Tu duduk dalam rubuk muamalah. Lepas tu last sekali, bila duduk dalam ramai-ramai ni adalah yang duduk buat jahat. Adalah yang jadi penjenayah. Dia masuk rubuk jinayah dipanggil. Dalam tu duduk cerita hududnya, kisasnya, ta'zirnya. Tu cerita situ. Dalam apa? Dalam rubuk jinayah. Tu 4 rubuk tu. 1/4, 1/4, 1/4. Dia jadi 4/4 lah semua dalam kitab fiqh. Tu dalam kitab fiqh. Tuan-tuan mengaji dalam medan dia. Baik. Tapi biasanya ustaz-ustaz kita baca, kalau tuan-tuan mengaji kitab Muliatul Musalli, tu maknanya bicara tentang solat saja. Solat saja dia berbicara, tidak berbicara tentang yang lain-lain. Nak baca kitab usah, baru ada keempat-empat dia. Baik. Mana tadi nak berhenti ni? Mana sesi dia? Dan berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, yang keempat. Dan yang kelima, menunaikan haji di Baitillah bagi mereka yang kuasa kepadanya, kepada Baitillah akan jalan. Tu Nabi sebut. Sikit lagi saya baca. Maka nyata daripada hadis bahawasanya orang-orang yang tidak mengerjakan 5 perkara tersebut itu, mereka tidak ada asas dan tunjang pada agama Islam. Maknanya kalau kita umpama macam pokok tu tak ada akar. Agak-agak pokok tu boleh berdiri tak? Tak boleh berdiri lah. Pokok tak ada akar. Nak berdiri macam mana? Tumbanglah pokok tu. Yang 5 ni ibarat asas dan tunjang dia. Akar yang ada dalam tanah. Pada agama Islam. Seperti binaan, dia buat perumpamaan. Seperti binaan bangunan yang kita nak bina. Yang tidak ada asas dan tunjang. Maka adalah binaan itu menjadi runtuh. Gitu. Demikianlah menjadi runtuh agama. Apabila tidak ada asas. Dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut. Tak ada 5 tunjang ni. Maka tak ada lah agama kita. Itu yang saya dah sebut dah. Dalam pertemuan yang lepas tu, ada hadis yang mengatakan bahawa orang yang tak semayang boleh dihukum kafir. Cuma ulama' tak ambil pendapat tu lah. Ulama' tanggung orang yang tak solat dengan dia engkar sekali. Kalau dia tak solat saja, dia tak kata solat tu tak wajib, kita hukumkan dia masih lagi Muslim tapi fasik. Ataupun Muslim yang asi. Itu pendekatan agama ahli sunnah wal jamaah supaya tak huru-hara masyarakat. Kalau tuan-tuan pergi pergi temuduga tauliah pun gitu juga. Dia tak nak, dia tanya kita, dia nak tahu pendapat kita ekstrim ke tak ekstrim. Dia tanya apa hukum, apa yang tuan akan hukum kepada golongan Al-Arqam. Apa tuan akan hukum pada golongan Syiah. Tu dia tanya tu. Dia nak tahu kita punya stand kita. Kita punya pendirian kita. Kita kata Arqam ni kafir ke? Kita kata Syiah ni kafir ke? Dia tanya semua. Sebab dia tak nak kita mengkafirkan. Fikrah takfiri sangat-sangat bahaya. Bila kafir maknanya halal darah. Bila kafir maknanya halal darah. Tu yang orang duduk tentang sangat fahaman Wahabi tu. Semua kita kena perincikan Wahabi dia ni tahap mana.
Kalau dia tu berpegang dengan pegangan Wahabi pada ibadat je. Tu tak apa lagi. Boleh berkira lagi. Maknanya dia tak serupa dengan kita ataupun berselisih dengan kita, berpegang dia dengan hadis dari sudut fiqh saja. Tapi kalau dia jenis Wahabi pada i'tiqad, kita ahlu sunnah wal jamaah boleh bertawassul. Bagi dia bertawassul syirik. Jadi kita duk tawassul tuan-tuan malam Jumaat duk baca Yasin tu. Allahumma inni atawassalu ilaika tu. Duk baca Yasin kemudian doa dalam doa bertawassul pada dia yang berfahaman Wahabi pada i'tiqad syirik perbuatan tu. Bila syirik halal darah kita. Yang duk berlaku di luar negara tu peperangan antara Sunni dengan Syi'i tu. Zahir je nampak Sunni dengan Syi'i, apa Syi'i dengan Sunni. Ada di belakang dia tu pegangan tu, pegangan takfiri tu. Bahaya pegangan ni, pegangan takfiri. Sebab tu majlis agama sangat kontrol orang yang nak ambil tauliah dipanggil temu duga. Antara yang dia tanya yang ni, nak tahu ideologi kita. Kalau kita menghukum sebagaimana fatwa, yang fatwa tak menghukumkan dia kafir. Fatwa masih menganggap dia adalah saudara seagama kita. Cuma dia menyeleweng dari sudut pegangan. Kita tak berhak nak menghukumkan dia kafir. Apatah lagi kita orang awam yang menghukumkan ni adalah warasikhuna fil ilmi. Orang yang rasikh pada ilmu dia. Orang yang kejap mantap ilmu dia. Orang ni je orang yang tahunya orang tu jatuh. Jatuh kufur ataupun tidak. Jatuh murtad ataupun tidak. Kita orang awam tak tahu. Jangan pandai-pandai menghukum. Orang pangkoh kawan ni je kita kata kafir mu. Jangan mudah gitu tuan-tuan. Jangan mudah mengkafir. Dia keluar juga sikit. Mana tadi? Dan jikalau mana tadi? Atau mengingkari dengan lidahnya. Tu ingkar tu. Ingkar tu keluar daripada agama lah. Ingkar maknanya kita kata semayang wajib, dia tak wajib. Tu maknanya ingkar. Kita kata puasa wajib, dia tetap wajib. Tu boleh keluar daripada agama Islam. Dan jikalau dengan seluruh sekalipun. Itu seluruh. Seluruh tu maknanya seluruh. Seluruh ni maknanya istihza. Kita mempersenda-sendakan. Agama Islam tak boleh kita persenda-sendakan. Tak serupa dengan agama lain. Agama lain, dia duduk dalam gereja, dia persenda lagi. Tuan-tuan pernah tengok Mr. Bean? Mr. Bean kan duduk dalam gereja dia. Dengan padri-padri dia kena persenda dengan Mr. Bean. Agama dia tak ada masalah persenda. Agama Islam tak boleh. Melalui jalan bergurau, melalui jalan persenda, boleh jatuh akidah kita. Tu Allah Ta'ala sebut tu. Nahnu mustahzi'un dalam Quran tu. Kami hanya mempersenda-sendakan saja. Tu mempersenda-sendakan tu adalah sifat orang kafir. Menyebabkan kita boleh terkeluar daripada agama juga. Habis Islam akan datang baru nak cerita yang kedua daripada agama, iaitu iman. Bermula iman itu percaya hati. Islam ni zahir. Iman ni pegangan hati kita. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.